Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini di dalam ilmu, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terkurung hampir 4 bulan dengan ujian-ujian yang dikenakan Allah kepada kita, alhamdulillah, berkat doa dan kesabaran kita dapat berada semula di dalam rumah Allah, alhamdulillah. Walaupun dalam suasana yang tak pernah kita impikan selama kita hidup. Tak pernah terfikir nak pergi masjid kena tulis nama. Tak pernah. Temperature, suhu, hafal dah semua. 36.4.3, around that figure lah, dia main situ aja. 37.5 on your mark lah. Get set and go. Tak boleh masuk lah. Alhamdulillah. Walaupun kita terpaksa menghadapi norma-norma baru yang kita tak tahu sampai bila. Selagi tak jumpa antidote virus dan sebagainya, maka selagi itulah SOP mesti dipatuhi. Dan saya yakin, saya, tuan-tuan dan muslimat, belajar banyak, menimba pengalaman pengajaran yang terlalu banyak daripada peristiwa yang melanda dunia ini, terutama dalam kita menanam sifat berhati-hati, tidak mahu kita careless,
Nak pergi masjid kan, ingat sejadah, ingat face mask dan sebagainya. Tulis nama. Kita diajar mengambil kaedah berhati-hati. Itu secebis daripadanya. Mudah-mudahan kita belajar. Dan yang paling penting ialah Allah Maha Gagah. Tidak ada manusia yang boleh menahan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kadang manusia rasa tak selesa dengan perkara-perkara itu, tetapi tiada tangan yang boleh menghalang apabila Allah mengkehendaki sesuatu. Dan yakinlah Allah tidak menzalimi manusia. Allah tak ada sifat zalim atas zat dia. Maka kita mesti senantiasa menyangka baik kepada Allah di atas setiap apa yang berlaku, walaupun kita terpaksa melalui norma-norma baru dalam kehidupan kita. Sampai nak beli mineral water pun kena tulis nama. Sampai tahap tu kita terpaksa lalui. Tak apa, sabar. Dan saya yakin insya-Allah sampai masanya benda-benda ni takkan ada lagi, insya-Allah. Tapi kita tak tahu bila, maka patuhilah arahan pemerintah, terutama dalam perkara-perkara berhubung dengan menjaga nyawa manusia. Dan alhamdulillah kita sudah mula memasuki fasa pemulihan. Dan saya yakin dengan laporan-laporan yang tuan-tuan muslimat baca, saya yakin dia semakin menghilang, semakin pergi. Insya-Allah angka pun dah 1 digit tinggal. Mudah-mudahan berkat doa kita bersama, Allah angkat COVID-19 dari bumi Malaysia ini dan seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Walaupun terkesan dengan begitu dahsyat sekali, terutama di sudut ekonomi dan sebagainya, namun kita mesti faham setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Tak pasal-pasal kedah kerajaan baru tu ya. Anak abang yang tu ya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya berhenti hari itu awal bulan 3, muka surat 287. Saya mula balik lah, saya pun tak ingat saya berhenti celah mana. Kitab ni pun berehat 4 bulan tak buka. Masuk poin 2. Okey, poin 1 kita dah bahas. Tajuk dia mempertingkat prestasi kerja. Dan okey, memang dah bahas poin 1, iaitu poin yang bawa kita kepada suatu pengajaran, iaitu agama Islam ini bukanlah suatu agama yang menghalang kemajuan. Itu poin paling besar. Islam bukan suatu agama, suatu ad-din yang dianya menyekat kebebasan dan pilihan manusia. Itu kita dah bahas. Maksud lebih mudah lagi, bukan maknanya once kita jadi orang Islam, habis takat tu. Kita tak ada pilihan dalam masalah duniawi. Umpama contoh, kita terikat, Islam begini-beginilah, kita tak boleh menjadi manusia yang memajukan diri negara, dunia dan sebagainya. Dan apa yang paling penting daripada poin yang pertama itu ialah bahawa di sana adanya manusia yang blame atas Islam. Dan saya masih ingat di awal bulan Mac itu, saya sudah menyentuh persoalan berpuasa. Bagaimana ada manusia blame puasa mengurangkan produktiviti. Itu kita bahas dah, saya masih ingat. Saya mengambil contoh berpuasa pada poin nombor 1 itu, di mana ada orang beranggapan puasa ini melemahkan,
Puasa ini menyebabkan umat Islam tidak boleh maju. Puasa ini menyebabkan umat Islam jadi mundur ke belakang. Maka tanggapan-tanggapan sebegini adalah tanggapan negatif yang dimainkan oleh musuh-musuh Allah, dan inilah yang Al-Qaradawi cuba pecahkan untuk mengajar kita bahawa Islam agama sukses. Islam adalah agama cara hidup yang membawa manusia menuju kejayaan dunia dan akhirat. Itu poin besar yang akan dibahaskan setelah kita melihat muqaddimahnya pada poin yang pertama, iaitu jangan blame pada agama. Jangan anggap Islam memundurkan ummah. Jangan anggap Islam membuang masa manusia. Bila kata kena solat, oh ni buang masa. Tak. Sedangkan ia hubungan antara hamba dengan pencipta. Ia pengaduan antara hamba dengan pencipta. Ia permintaan antara hamba dengan pencipta. Bukan buang masa. Semayang sunat ni semua buang masa. Tak. Benda-benda ni kadang-kadang musuh mainkan untuk melemahkan kita. Maka Al-Qaradawi membentangkan di bawah tajuk mempertingkat prestasi kerja, termasuklah di sudut keimanan itu sendiri. Baik, sambung perkara kedua. Anggapan salah yang tersebut di atas, sebabnya ialah kerana kurangnya pengertian tentang agama dan iman. Itulah di antara punca besar kenapa keluar kenyataan-kenyataan yang sedemikian. Jawapannya mudah. Kerana kurangnya kepahaman kita tentang agama itu sendiri. Tuan-tuan muslimin muslimat, boleh flashback sekejap. Pada early stage kita menghadapi PKP. Allah jam tuan-tuan, saya sampai kurus. Saya pergi mana pun orang tegur, "Ai awak ustaz kurus teruk." Kurus pun 85 kilo. timbang 85. Cek BMI overweight. Tang mana tulang pun kita jenis figure besar adik-beradik. 85 kilo tak masuklah obes. Tapi masuk overweight lah, bolehlah lawan Mike Tyson. Kurus sampai tak tahu nak pergi mana. Dunia kita rumah tu, bilik, turun, naik atas, tidur, makan, sampai macam-macam lah dalam video tu. Laki pakai baju kelawar lah, macam-macam. Sampai naik penin. Kan, zaman awal PKP. Apabila arahan, ni contoh bila tak faham agama. Berapa banyak, baik di Kedah 1 Malaysia, Tok Imam dan pegawai masjid kena maki hamun dengan anak Korea sebab tak boleh semayang. Sallu fi buyutikum. Kita belajar tak sesuatu? Kita belajar. Rupanya sudah berlaku di zaman Nabi SAW, adanya arahan Rasulullah supaya ditukar bila berlaku musibah, tak boleh keluar rumah, maka muazzin melaungkan sallu fi buyutikum, solatlah di rumah-rumah kamu. We learn something, benda baru. Dia maki itulah kan, puak-puak ni dia maki tu imam pegawai masjid. Awak masjid tak buka, awak hampa je boleh semayang, kami tak boleh. Yang semayang tu pun 3 orang aja. Tu imam, tu Bilal, pegawai seorang. 3 tu je arahan jabat agama pun. Oh, maki hamu. Kenapa? Sebab tidak memahami maqasid syariah. Ini punca dia. Tu contoh mudah saya nak bawa. Bahawa di antara maqasid syariah, tujuan Allah menurunkan syariat
dibahaskan secara terperinci di antara perkara yang diambil kira di dalam maqasid ialah menjaga nyawa. Dia ada 5 kan? Agama, nyawa, keturunan, harta, akal. Dia ada 5 yang dipanggil sebagai al-kulliyat al-khams. Menjaga 5 perkara besar. Siapa kena jaga ni? Pemerintah. Tu Abah Muhyiddin. Pemerintah. 5 ni pemerintah kena jaga. Jaga agama, jaga nyawa rakyat, keturunan, harta dan akal. Dalam kes COVID-19, maka tentulah termasuk di dalam menjaga nyawa manusia. Di awal-awal kita diserang dengan COVID, awal bulan 3. 18 Mac kita mula stay at home, PKP. Ketika itu dia mengganas kluster demi kluster. Macam-macam dia timbul kes-kes 100 lebih, 200, 300. Mati ni Tok Sah cakap. Naik takut kita. Berdoa pada Allah, janganlah Allah ambil nyawa waktu COVID. Sebab cukup haru punya. Family tak boleh sentuh. Tengok daripada jauh. Suami mati, bini teriak di rumah, tak boleh buat apa. Jangan kata mandi tayamum sahaja. Kita tengok dalam video, Allah minta dengan Allah, lindungilah diriku, keluargaku ya Allah. Janganlah kena macam ni. Minta berlindung kita. Sebab suasana yang cukup tidak menentu. Dan kita pula kena faham COVID-19, coronavirus disease 19 ini, dia airborne, dia ada di udara, bersinnya, pegang, touching dan sebagainya. Maka kita mesti memahami perkara-perkara ini di sudut maqasid syariah. Maka ndak tak ndak masjid kena tutup. Orang pertikai, kenapa pasar raya tak tutup? Macam-macam dibahas dalam internet. Kenapa pasar raya, Tesco, hypermarket boleh buka? Kenapa masjid ditutup? Hak belasah ni, bila masjid buka, bulu hidung dia pun tak nampak. Ni, puak-puak ni. Hak yang belasah ni, buka masjid, memang tak jenis keyboard warrior ni. Cukup hebat dia buat. Kita sebut dah, pemahaman agama kena faham. Kamu, kalau tak boleh solat di masjid, kamu tetap boleh solat di rumah. Maka ditutup masjid demi maslahah menjaga nyawa rakyat. Lalu step by step daripada Jabatan Agama buka balik syiar, tapi 3 orang sahaja. Yang lain duduk rumah. Semayang boleh tak? Boleh. Yakin tak kita dapat pahala? Kita yang kaki masjid ni pegang pada hadis orang yang waktu dia sihat, kata Nabi, kuliah berjemaah tak pernah tinggal. Lalu bila dia sakit, dia terlantar, pahala dia, kata Nabi, macam dia sihat. Kita pegang kias hadis tu. Kita yang kaki masjid, solat berjemaah tak pernah tinggal, tiba-tiba kena semayang di rumah. Allah. Semayang tepi katil, semayang celah televisyen, tengok biji kurma duk ada, lepas buka puasa. Terawih pula, pak tak ada surah lah, kulhu Quraisy, 2 tu lah. Tu yang saya sebut suami Quraisy tu. Solat terawih. Jadi imam kau berpeluh. Sampai ada anak-anak komplain, pak ni tak ada surah lain, kulhu Quraisy. Hak tu yang dia tahu, buat lagu mana. Dia tak baca surah pun tak apa. Nak sebut apa? Boleh tak semayang? Boleh. Boleh tak kita berjemaah di rumah? Boleh. Yakinlah pahala kita dapat macam kita sihat dulu. Itu janji Rasulullah. Walaupun kita tidak berada dalam suasana masjid. Tetapi kalau supermarket, hypermarket ditutup, persoalan makanan menjadi suatu tanggungjawab pemerintah. Rakyat akan kebuluran, rakyat akan kelaparan. Maka dibuka supermarket.
Ditutup masjid. Yang ni orang banyak, paling banyak petikai apabila dia tidak memahami maqasid. Kenapa? Kurang ilmu dia tentang Islam. Ni masalah. Kita cek dalam internet, cukup banyak pro and kontra. Yang kontra paling banyak, marah. Sedangkan dia mesti memahami bahawa soal membeli makanan dan sebagainya, memberi makan anak isteri, itu tanggungjawab. Sebab itu seorang ketua keluarga boleh pergi, seorang aja daripada keluarga. Lepas tu mula dua, akhirnya alhamdulillah dah bebas dah. Sabarlah. Step by step kita buat. Tapi petikai, boleh tu, masjid tak boleh. Sekarang dah boleh dah. Semayang Jumaat ikut saiz keluasan masjid. Boleh dah, tak ada masalah. Tak payah nak isi-isi borang. Cuma kami di Kedah masih guna PAS. Masjid saya Bandar Laguna 850 orang. Ikut saiz 1/3 daripada keluasan masjid. Ambil PAS di pejabat. Ambil PAS lah sebab PAS perintah Kedah. Ambil PAS di masjid. Cuma PAS warna kuning tu lah. Hari ni boleh start ambil. Pening saya yakinlah tak ada, masuk je lah. Tak kisahlah. Itu negeri masing-masing. Cuma nak sebut, dah boleh dah. Sabarlah. Sebab itu kata Allah, fasbir sabran jamila. Surah Al-Ma'arij. Di awal surah Al-Ma'arij. Walaupun ayat tu Allah tuju ke Nabi, suruh Nabi bersabar dengan ujian di Makkah, fasbir sabran jamila. Tetapi kalau kita nak kait secara umum lafaz ayatnya, Allah kata fasbir, bersabarlah. Kenapa? Sabran jamila. Kerana sabar itu indah. Sabar itu memang dia susah, tapi natijah hujung dia memang sesuatu yang indah. Berkat kita sabar, walaupun kepala naik biun, walaupun pihak kementerian menerima banyak juga kes-kes kemurungan. Kalau kita baca dalam internet, pihak kementerian menerima banyak kes-kes kemurungan, terutama daripada ketua keluarga yang kehilangan kerja, yang berniaga tak boleh apa semua. Berkat kita sabar, alhamdulillah, kembali semula seperti biasa, cuma terpaksa melalui SOP. Itu saja. Dia buka saja rentas negeri tu, hilang, tak ada tinggal dah. Saya cabut terus balik Kuala Lumpur. Buka je aku balik, tu je. Punya rindu kita dengan family, keluarga dan sebagainya. Sabar. Bila sabar, hujung dia Allah kata jamilah, jamil. Sabar itu indah. Nabi Yaqub bersabar sambil dia menyebut fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifu. Sabar itulah indah bagi aku, dan kepada Allah musta'an, aku minta tolong, kata Nabi Yaqub dalam kes dia kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Muslimin dan muslimat sekalian, itulah bahayanya apabila kita kurang pengetahuan agama. Maka kita mencipta persepsi-persepsi yang negatif. Kita mencipta perkara-perkara yang sepatutnya tak perlu kita tulis. Tetapi sebabkan kekurangan ilmu, maka contoh itu kita bawa untuk menyatakan bahawa ramai yang mempertikaikan kenapa pasar raya boleh buka, masjid ditutup. Dalam keadaan makanan dan solat kena bahas elok. Tutup supermarket, nak makan apa? Sedangkan makanan itu keperluan hidup manusia. Makanan itu menjadi benda besar yang Nabi ajar kepada kita ketika Rasulullah interview dua orang perisik pihak musyrikin dalam perang Badar yang ditangkap oleh Sayyidina Ali dan Miqdad bin Al-Aswad. Ditangkap dua perisik, dibawa di hadapan Nabi. Nabi tanya mereka. Soalan pertama Nabi tanya,
kamu berdua dah makan ke belum? Nabi tanya makan. Walau mereka jahat, walau mereka musyrikin, walau mereka itu perisik tentera musyrikin, tapi Nabi tanya apa? Syuruk. Nak ajar pada kita benda-benda tu memang penting. So tutup supermarket habis. Tutup masjid tak apa, boleh semayang di rumah. Benda-benda macam ni, tu contoh yang kita boleh bawa untuk kita mengajak masyarakat belajar dan terus belajar, kerana kekurangan ilmu agama membawa suatu natijah yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan saya sepenuh yakin dengan PKP yang kita lalui, sama ada bersyaratnya atau pemulihan ini sampai 31 Ogos, saya meyakini kita memang banyak belajar daripada pengalaman baru ini. Alhamdulillah. Dan ini adalah sesuatu yang manis di dalam hidup kita, sebab tahun depan belum tentu muncul suami Quraisy. Kan? Tahun depan silat-silat tarawih masjid dah boleh dah. Tak ada dah. Hak lepas je lah suami tu beraksi dengan tajwid kemas baca elok, walaupun diila fi Quraisy. Sampai video macam-macam, cucu selak kain Tok Wan macam-macam. Kan? Kita tengok ragam PKP. Semua itu menghiburkan kita, semua itu mengajar kita bahawa hidup ini ada kalanya kita mesti rasa susah. Takkan semua rasa senang. Ada kala Allah bagi kita mesti rasa susah. Tu dia. Payah, ya Allah. Tak tahu kita nak describe perasaan kita. Saya sampai bulan puasa tu punya rindu. Petang-petang sebelum buka puasa, pergi start kereta, duduk depan masjid. Masjid tutup. Allah. Duduk dalam kereta tu kan, tengok masjid tu pukul 6.30 petang, terbayang suasana iftar, menangis seorang-seorang dalam kereta. Rindu. Saya yakin tuan-tuan pun sama. Allah, dia punya rindu sampai tahap. Nah, Allah bagi sekarang, alhamdulillah. Walaupun rasa pelik, tu imam tak payahlah istau, tak ada istau dah. Tak ada dah, jauh tu 1 meter. Tak ada dah. Tak ada dah sebut gitu, kita tak nak rapat apanya jauh. Walaupun nampak macam pelik, tak apa. InsyaAllah saya yakin lepas 31 Ogos ada benda baru lagi yang mungkin kita akan menerimanya dengan baik, insyaAllah. Mudah-mudahan. Yang penting SOP dipatuhi. Baik, makanya kata Qaradawi, itulah punca kerana kurang pengertian tentang agama dan iman. Menurut yang sebenarnya, iman itu pendorong yang sangat kuat untuk mempertingkatkan pengeluaran. Ingat, imanlah yang menjadi prime mover, penggerak utama yang paling kuat sekali untuk meningkatkan pengeluaran. Dan saya dah sebut di awal bulan 3 sebelum PKP, pengeluaran yang dimaksudkan di sini termasuklah spiritual. Termasuklah pengeluaran spiritual, kerohanian kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itulah yang akan ignite, yang akan mencetuskan satu semangat yang akhirnya menggerakkan kita kepada suatu tahap peribadatan yang memenuhi kriteria dan spesifikasi yang dikehendaki oleh agama Allah. Kalau iman kita lemah, lemahlah ibadah. Iman kita tak berapa kuat, solat takkan jadi kuat. Sungguh, kalau iman kita lemah, antaranya kita malas mayang sunat. Confirm. Solat wajib buat, tapi solat sunat tak berapa nak buat, malas. Rasa alah sunat aja. Kita main benda-benda tu akibat daripada kelemahan iman. Walaupun kita tahu iman kita ada yang bertambah, ada yang berkurang,
Itu sifat iman kita, kita tak nafikan, tetapi kita mesti memahami bahawa keimanan itu mesti dipasak dengan kuat. Keimanan itu ada pengilatnya, iman itu ada pembatalnya, iman itu ada yang mengukuhkannya. Kita mesti belajar dan terus belajar supaya pengeluaran kita sejajar dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun buat yang wajib itu sudah memadai pada sudut rukun dan iman, tetapi apakah kita yakin hak wajib kita buat itu sempurna kalau kita tidak menampungnya dengan ibadah sunat? Begitu. Dan kita buatlah takat mana kita mampu. Kita bukannya wali-wali Allah yang cukup haibat dalam ibadah. Kita tahu kita siapa. Namun yang penting ialah usaha kita ke arah mencapai satu output iman yang haibat, hasil daripada pengetahuan agama yang baik, yang menghasilkan iman yang baik dan hasilnya ibadah yang sempurna. Walaupun sedih, ibadah haji tak boleh buat tahun ni, puasa di rumah, iftar tak dapat di masjid, sabar. Tahun depan kita dapat balik insya-Allah. InsyaAllah. Raya haji ni pun dah boleh dah semayang raya. Raya haji dah boleh korban walaupun SOP. Tu sabarlah pelan-pelan insya-Allah. Sampai masa dia hilang, percayalah. Percayalah sampai masa benda ni akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah sad, ba dan ra menjadi kunci kekuatan dalam kita menghadapinya. Ingat pesan Saidina Umar, kunci kamu berjaya ialah sabar. Itu pesan Umar. Kamu nak berjaya dalam hidup, kamu kena banyak bersabar. InsyaAllah kejayaan bersama kita. Baik. Sebagaimana diketahui, pengeluaran itu tidak akan maju dan berkembang melainkan disebabkan bekerja dan bekerja keras yang dilakukan oleh manusia. Okey, dalam konteks ekonomi umpamanya sudah tentulah membabitkan pekerjaan. Walaupun laporan terkini menyebut memang kita menghadapi, bukan kita saja, dunia, sampai kita punya inflasi akan touching 5.2% this year. 5 poin lebih. Suatu benda yang cukup tinggi dalam masa berapa dekade, 20 tahun lebih kurang begitu. Tinggi. 5.2, 5.3 tahun ni inflasi akan berlaku hasil daripada COVID-19. Kita tidak nafikan itu. Kita punya kitaran ekonomi. Kita faham, orang belajar ekonomi dia tahulah. Tapi orang isok tetap menyala, don't worry. Kok tetap terbakar punya. Hang COVID ke, hang COVID ke, dia tetap cucuh punya. Tak ada masalah. Sebab itulah digerakkan semula sektor-sektor. Diinjek apa yang patut diinjek. Walaupun marah kenapa tak bawa parlimen, tak bincang dulu, main luluh suka hati. Tak dan bang, nak bawa parlimen tak dan. Rakyat susah di bawah. 1,600 itu berapa hari habis? Gunung Antara habis. Rupanya banyak duit kita. 3 trilion kita punya reserve. 3 trilion rupanya. 3,000 bilion ada reserve. Dulu hampa tak ada duit. Cilakui betul. Dulu hampa kata tak ada duit. Cabut punya puak-puak. 3 trilion tuan-tuan. 3,000 bilion kita punya reserve di bank negara. Banyak. Itu yang Perdana Menteri keluarkan melalui Menteri Keuangan bagi rakyat support. Dan Alhamdulillah kita nak kitar balik. Itu yang buka balik kita punya pelancongan. Melanconglah dalam negeri dan sebagainya. Untuk kita boost up balik kita punya ekonomi. Walaupun kita tahu inflasi akan melonjak naik. Banyak yang diberhentikan. Media Prima minggu lepas 300 lebih. Asia, engineer, pilot habis. Ramai yang berhenti. Kita kena faham tu kesan-kesan dia. Kami ustaz-ustaz pun demam separuh nyawa.
Terima kasih saya kepada sahabat-sahabat yang membantu saya. Walaupun tak ramai, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiran jaza. Yang bank in RM1 2 dalam akaun saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Hak itulah saya bertahannya sampailah Allah izinkan berkuliah balik, alhamdulillah. Untuk kita katakan semua pihak menerima kesan daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti faham benda-benda ini ekonominya dalam bentuk bekerja, dan bekerja keras itulah sesuatu yang dituntut oleh iman. Itu dipanggil ittaqan, kerja dengan skill. Sebab itu kita tabik frontliner. Kita ingat senang nak pakai suit. Kita ingat mereka tak tahu ke risiko. Itu yang kita tabik habis. Jururawatnya, doktornya, polisnya, tentera yang bekerja bersungguh-sungguh, sehinggalah kita sampai pada tahap pemulihan yang dunia memuji kita. Kita mengalami recovery dengan begitu cepat. Alhamdulillah. Amerika janganlah saduk-saduk sembanglah Amerika ni. Gila babi punya. Tu saya sembanglah Amerika, Indonesia apa semua ni. Tuan-tuan, dunia memuji kita. Cepat tau kalau 3 bulan kita boleh recovery. Cepat. Memang cepat. Boleh masuk recovery, pemulihan dalam masa 3 bulan. Alhamdulillah. Apa tu? Kerja keras seluruh rakyat. Daripada pemimpin negara sampai rakyat biasa. Semuanya mencurahkan tenaga. Kita dengan mematuhi arahan stay at home. Duduk rumah. Walaupun separuh biul. Tahu nak pergi mana? Turun tangga makan. Tak tahu nak buat apa. Dengan cucu ni habis main lah. Sampai dengan kita main bola hari kat depan tu. Jadi gila lah. Tak tahu nak buat apa. Dengan Ken Sarung tu sepak bola. Yang video tuan-tuan tengok kan. Yang main kereta terangkat Tok Wan tu. Dan ni gila lah. Ya Allah, ya Tuhan. Tuan-tuan muslimin muslimat. Tak tahu nak cakap. Kematian waktu tu, kes waktu tu, berkat kita yang di bawah stay at home patuh walaupun yang lorong tikus pun ramai agak cabut balik kampung, kena kantoi. Walaupun ada geng lorong tikus ni, jenis macam geng plastik hitam lah bulan puasa ni. Dia kira nak celui ke? Dia ingat polis bodoh, dia tutup awal. Kena denda 1,000. Kaya PDRM tahun ni. Kaya kerajaan tahun ni. Denda 1,000 bukan sikit. Berapa ribu orang kena. Degil lagi. Tuan-tuan, kita hadapi tu. Yang atas bekerja keras, yang kita tengok menitik air mata. Yang tak jumpa anak bini, yang nurse yang tak balik rumah. Astaghfirullah. Semoga Allah membalas kamu dengan balasan yang paling baik yang dikurnia Allah. Kami ni rakyat bawah yang bukan jururawat, yang bukan doktor. Kami di rumah, kami patuh arahan. Itu jelah yang mampu kami buat. Tetapi kamu wahai frontliner berhadapan dengan risiko. Sampai tuan-tuan boleh bayang, polis asal Tanjung Rambutan korporal tu kan kena langgar dengan pemandu mabuk. Tu waktu PKP tu. Sampai tahap kena langgar mati. Okey, ajal sampai. Tapi kita nak sebut, itulah nilai frontliner. Tak ada kata-kata kita nak sebut, melainkan Allah membalas pahala kepada kamu dengan balasan yang paling baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kami di rumah patuh takat tu yang kami mampu. Tetapi kamu berhadapan dengan COVID-19 yang invisible, yang bukan visible, yang bukan boleh dilihat dengan mata, yang tak dapat dilihat dengan mata, yang sedar-sedar dah mula batuk, sakit tekak, demam dan sebagainya. Kamu berhadapan dengan makhluk ini. Kita di rumah aja. Kita tengok dalam TV, Allahu Akbar. Ini kerja keras yang Islam nak.
tak fikir nak jaga nyawa manusia, kalau tak fikir iman dengan balasan pahala, dia takkan jadi punya, tuan-tuan. Bayang sampai kita tengok video doktor di Indon surrender lah. Kan? Dia tulis, buatlah apa kamu nak buat, doktor di Indon. Tak larat lah. Sampai ke tahap tu. Sebab tu kita syukur pada Allah. Walaupun ada laporan sehari dua ni Al Jazeera lah, apalah, Bangla mana tak tahu, kata kita layan tak elok lah. Tu semua fitnah berlaku. Oh, yang kita minta Al Jazeera minta maaf supaya jangan lapu benda-benda yang tak betul. Kononnya masa PKP kita menganak tirikan rakyat asing dan sebagainya. Wahai kita jaga elok, bagi makan apa semua elok. Satu dua berita tak elok tu terkeluar juga. Kita nak sebut, tuan-tuan, berkat kita kerja keras, hasil iman kita, memikirkan keselamatan nyawa manusia yang menjadi maqasid syariah. Inilah hasil yang kita dapat. Kebaikan yang dikurnia Allah, recovery yang begitu cepat. Cuma jangan kita alpo, jangan kita leko. Walau kes tinggal 1 digit, kadang-kadang 5 kes pun penularan daripada import, bukan daripada warga tempatan yang balik daripada Turki, Qatar, itu saja. Maknanya semakin disappear, insya-Allah. Cuma patuhilah arahan dan peraturan yang kita kena ikut, insya-Allah. Berkat kita ikut, Allah akan memudahkan untuk kita semua. Maka bekerja keras itu dituntut oleh agama Allah. Bekerja sambil lewa itu Islam tak suka. Sebab itu istilahnya ittaqan. Ittaqan makna bekerja dengan skill, bekerja dengan ilmu, bekerja dengan satu bentuk tanggungjawab. Dan yang paling penting menganggap dan berfikir kerja itu ibadah. Itu ke situ. Ke situ. Dapat gaji, ingat nak sedekah. Dapat gaji, ingat nak infak. Di samping anak isteri makan, minum dan sebagainya. Sambung sikit. Bekerja dengan baik dan sempurna sangat diperlukan untuk kemajuan pengeluaran. Kita dah sebut tadi. Kemajuan itu tidak akan tercapai melainkan hanya dalam suasana kejujuran dan keikhlasan bekerja. Itu yang saya sebut tadi. Bukan mudah, tuan-tuan. Siapa yang rasa ujian swab ni, orang kata sakit. Saya tak pernah kena, alhamdulillah lah. Mana yang pernah uji tu, dia kata sakit, jolok sampai ke mata. Jolok hidung tu kan, dia kata sakit. Wallahualam, saya tak pernah, na'udzubillah, entah pun tak pernah mungkin. Dengan tekak, jolok, dia kata sakit, wallahualam. Kita tak pernah kena, syukur, alhamdulillah. Allah jaga, alhamdulillah. Nak sebutnya apa? Kalau tak ada kejujuran, kalau tak ada keikhlasan. Saya ingat main cucut ikut dan. Nampak semacam bersin, jolok-jolok mampu kawan. Kan, tentulah dia buat dengan skill, dia buat dengan perasaan belas kasih. Kan, dia buat tu, nurse doktor tu buat dengan elok supaya kita ni tak terkena jangkitan itu. Allahu Akbar. Bukan benda mudah. Tak ada kejujuran, tak ada keikhlasan, dua ni tak ada, tuan-tuan, punah. Walaupun susah. Apakah mudah kita nak menjadi orang yang jujur? Payah. Dia jual topeng sampai harga mahal nak mampu, habis kena denda syarikat. Face mask 3 kupang jual sampai RM5. Macam-macam dalam surat khabar kita baca, kena tangkap, kena denda. Itu semua tak jujur dalam keadaan nak mengaut untung tak apa-apa. Sebab confirm dah face mask memang laku. Syarikat pengeluaran face mask ni memang tak ada masalah. So rokok mesti relax. Pasal orang pakai face mask. Kita face mask tu pun jangan duk pakai sebulan, 2 bulan. Tu 2 bulan tu. Tai hidung duk melekat tu, duk sarung tu. Jangan tukar. Dia tu 3 hari lah. Ataupun 7-8 kali kita pakai, lempak buang, ambil hal lain.
Hak kita hak tak ada gejala ni, tak ada makna kata kita ni tak ada penyakit kronik, biru tu kat luar. Dengan biru, sarung ikut dan je. Hak mana orang yang dia rasa dia ada kronik, ada lung problem ke, putih tu kat luar. Tu cara pakai dia. Kita main serukut ikut dan je. Kena reti. So, kita mesti faham bahawa tanpa kejujuran, tanpa keikhlasan, apa pun tak boleh jadi. Sebab itulah kita bekerja atas dua prinsip itu. Tak kiralah apa bidang pekerjaan kita, apa level tahap gaji kita, tak peduli. Yang penting kejujuran dan keikhlasan membawa kepada kebaikan yang banyak. Baik. Untuk memperolehi kejujuran dan keikhlasan bekerja itu, tidak ada pendorong dan penggerak yang lebih kuat pengaruhnya selain daripada iman. Last sekali balik pada iman. Mempercayai kewujudan Allah. Aku buat macam ni, aku frontliner, walaupun berpanas dengan roadblock, aku tahu di sana ada Allah yang akan membalas semua apa yang aku buat. Itu iman. Yang frontliner dengan suit dia, jangan tuan-tuan, kita tengok mereka pakai tu kita letih. Jangan kata kita pakai, kita tengok mereka pakai tu satu-satu cover semua, letih kita. Saat lagi nak sembuh, orang turun kapal terbang sembuh, hantar ke pusat kuarantin sembuh lagi. Ya Allah, kalau mereka tidak fikir semua ini ada pahala daripada Allah, habis. Kalau mereka tidak fikir, kalau aku buat kerja ni nyawa aku habis, tetapi ada ganjaran di sisi Allah, dia takkan terbit. Tapi dia terbit kerana apa? Iman. Itu penting iman. Itulah kepentingan iman. Dia menggerakkan kita untuk menjadi positif, untuk menjadi orang yang meyakini bahawa Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Allah berjanji amal baik mesti dia balas baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. 7 Al-Isra. Tak adalah kamu buat baik, in ahsantum ahsantum. Orang putih kita panggil law of reciprocal. Itu kaedah. Kamu buat baik, mesti aku balas baik. Kamu tanam durian, mesti tumbuh pokok durian sampai ni muntah nak makan durian. Punya banyak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah jawab, Allah kata li anfusikum. Ahsan tu untuk kamu. Hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. 60 Ar-Rahman. Tak adalah balasan baik, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tak adalah benda baik kamu buat benda baik, walaupun orang tak i'tiraf, aku nak beritahu kata Allah, aku akan balas dengan baik juga. Ini iman. Kita nampak ke pahala? Tak nampak. Tetapi iman mengajar kita maujud. Pahala itu maujud. Inilah pentingnya iman. InsyaAllah PKPP berhenti takat isyak. Kedah pun sama, isyak berhenti. Sebab masih recovery, pemulihan. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kita sambung ayat ni kot. Ayat ni suratun Naml. Hari Ahad ni kita sambung tafsir surah Semut, dan kita sambung pada 20 Julai insya-Allah iman dan amal. Kita pergi pada perkara B. Baik, sekadar itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih
تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم